Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما آمين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, para jemaah muslimin dan muslimat yang saya hormati rahimakumullah, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat wal afiat. Pertamanya marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia, taufik dan hidayah daripada Allah dapat kita berjemaah pada malam ini. Mudah-mudahan solat yang kita kerjakan diterima oleh Allah. Dan semoga Allah beri taufik kepada kita dapat terus mengimarahkan rumah Allah. Dan mudah-mudahan masjid yang kita datang ini selalu berulang-alik daripada rumah ke masjid, masjid ke rumah, menjadi saksi buat kita semua di akhirat kelak yang bahawa kita adalah orang yang beriman kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang saya hormati, saya sambung terus kepada hadis Nabi SAW pada malam ini. Hadis daripada kita Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahmatullahi alaih. Hadis yang ke-85. Saya baca dulu hadisnya. Wa bihi qala haddatsana Musa qala haddatsana Mahdi ibn Maimun qala haddatsana Ibnu Abi Ya'qub عن ابن أبي نعم قال كنت شاهد بن عمر إذ سأله رجل عن دم المعودة فقال ممن أنت فقال من أهل العراق فقال انظر إلى هذا يسألني عن دم المعودة وقد قتلوا بن النبي صلى الله عليه وسلم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هما ريحاني من الدنيا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, para jemaah yang saya hormati, hadis ni di bawah tajuk yang Imam Bukhari letak, anak al-waladu mabakhalatun majmaratun. Anak itu menyebabkan mak ayah menjadi bakhil dan menjadi penakut. Imam Bukhari letak tajuk macam tu Maksudnya anak ni kadang-kadang dia boleh mempengaruhi bapa dia dengan mak dia sayang harta. Sayang harta tu sebab nak pergi belanja kat anak-anak tu. Jadi dia takkan nak sedekah tu ataupun terfikir nak bagi kat orang lain tu, dia akan terfikir banyak kali. Benda ni tak salah sebenarnya. Memang kita ada hadis yang lain dituntut untuk kita dahulukan infak keluarga dulu. Cuma nak beritahu, kadang-kadang sayang kat anak tu menyebabkan orang tu takut nak derma sedekah dan sebagainya. Dan juga akan menyebabkan mak bapak tu jadi penakut. Penakut dari segi apa? Penakut dari segi nak berjihad fi sabilillah. Khususnya bapak dia lah. Bila dia teringat anak-anak, dia tak jadilah. Takut mati kan. Jadi ini perkara-perkara yang disebut oleh Imam Bukhari. Cuma hadis yang saya baca tadi, secara zahir tak nampak kat mana kena kat tajuk. Tapi sebagaimana saya beritahu sebelum-sebelum ni, ini kemahiran Imam Bukhari, kebijaksanaan beliau, yang kadang-kadang nak kena kaji selidik apa hal Imam Bukhari letak hadis ni di bawah tajuk tersebut. Memang susah. Kadang-kadang tajuk tu tak kena dengan hadis, tapi rupanya dia kena, tapi jauh kena dia. Yang tu perlu kajian yang mendalam.
Tapi tak apalah, saya akan cuba huraikan sebaik mungkin berdasarkan masa yang ada. Hadis ni riwayat pada seorang tabi'in yang bernama Ibnu Abi Nu'min rahmatullahi alaihi, beliau berkata, aku menjadi saksi kepada Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Maksudnya beliau ada bersama ketika mana Sayyidina Abdullah bin Umar ditanya soalan oleh seseorang. Beliau ada ketika itu. Perkataan ni penting sebenarnya. Kenapa perawi hadis yang bernama Ibn Abi Nu'min tadi berkata begitu? Supaya nak beritahu yang dia memang ada. Bukan didengar-dengar daripada mulut orang. Aku dengar lah Ibn Umar cakap begini. Bukan, dia memang ada ketika Ibn Umar ditanya. Ini penting ni. Supaya apa? Status hadis tu boleh naik ke darjah sahih. Dan penjagaan perawi-perawi dulu memang begitu. Contohlah kita nak cerita satu orang tu, memang saya nampak dia buat begitu. Kita cakap, padahal ceritanya orang tu. Cuma nak beritahu, kita tu ada sekali masa berlaku perkara tersebut. Sebagai contohlah, sembahyang jenazah asar tadi, saya ada sebut mengenai almarhum Haji Mukhtar bin Wasih ni. Beliau zaman hidup beliau, masa beliau datang sembahyang Jumaat, beliau ada bagi duit RM1 untuk pelajar-pelajar tahfiz kat bawah, turun 6-nya. Siapa pernah tengok dia sembahyang belah wing kanan ni? Kalau saya tak bertugas masa tu jadi imam, jadi khatib, saya akan sembahyang belah sini, di belakang pelajar ketika itulah. Maka bila habis sembahyang, bila akan hulur seorang RM1, seorang RM1. Siapa pernah nampak lah, tak tahulah pernah nampak ke tidak. Tapi saya memang selalu nampak. Siapa saya nampak memang saya kat belakang. Itu maksud saya nak beritahu dia tu ada buat sebab saya ada ketika itu. Penting tak orang yang berkata begitu? Sebab nak beritahu cerita tu sahih. Bukan reka-reka, bukan dia main dengar-dengar aje. Ada sebagian jemaah mungkin pernah dengar-dengar aje, betul tak? Tak pernah tengok dia buat. Tapi saya lihat kepala saya sendiri, sebagaimana beliau sudah datang, masa beliau boleh datang pergi sembahyang Jumaat lah. Masa beliau tak datang, tak ada beliau buat lagi. Jadi itu antara amalan baik beliau yang saya boleh kongsi lah. Pokok lah mana ada jemaah nak amal, boleh tiru, tak masalah pun. Tak semestinya bagi pada belajar, bagi kat siapa-siapa pun boleh. Kena jumpa orang kat luar tu kan. Pernah berlaku di Masjid India. Pernah perasan ada satu orang Arab, dia bagi duit lepas Masjid India, seorang RM5. Pernah berlaku lah sebelum ni. Tapi dia bukan buat tiap-tiap minggu, sekali-sekala je dia buat. Baik, para jemaah yang saya hormati, sambung kisah ini. Ibnu Abi Nu'min menceritakan beliau menjadi saksi kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ketika mana ada datang seorang lelaki bertanya kepada beliau tentang darah nyamuk. Ba'udah bahasa Arab, ba'in waw dad ta marbutah. Ba'udah, ini belajar sikit bahasa Arab. Ba'udah, nyamuk. Tak kira lah nyamuk Aedes ke nyamuk apa ke, semua spesies nyamuk dipanggil ba'udah. Jadi lelaki ni datang tanya pada Sayyidina Ibn Umar tentang darah nyamuk, hukum darah nyamuk. Cuma secara terperincinya kita akan pelik lah, apa hal tiba-tiba tanya darah nyamuk. Kalau melihat kepada hadis yang lain, sebagaimana dalam kitab Manaqibus Sahih, dalam hadis tu ada disebut, saya jelas, lelaki tu datang kepada Sayyidina Ibn Umar tanya tentang orang yang berihram, tengah ihram ni dia pergi bunuh nyamuk, apa hukumnya? Ataupun ada riwayat kata dia bukan bunuh nyamuk, dia bunuh lalat. Serangga lalat. Jadi soalan ditanya pada Abdullah bin Umar berkaitan dengan satu orang yang sedang berihram di Mekah, tiba-tiba dia bunuh lalat. Dan hadis ni sebut nyamuk. Jadi ulama simpul boleh jadi dia tanya dua-dua soalan tu. Apa hukum bunuh nyamuk, apa hukum bunuh lalat ketika berihram? Jadi para jemaah tahu kan hukum dia? Dia ada hukum dia lah. Yang tu kena tahu, kena belajar bab umrah dan haji. Semua boleh ya? Jadi lelaki ni dia tanya tentang darah nyamuk ketika orang yang berihram pergi bunuh nyamuk tu. Sedangkan kita tahu dalam ihram ni dia ada pantang larang. Tak boleh berburu. Jadi termasuk berburu itu ialah membunuh. Tak boleh membunuh binatang di tanah haram. Orang yang sedang berihram tak boleh bunuh. Kalau dia bunuh dengan sengaja ataupun tak sengaja, dua-dua kena bayar dam. Dam tu maksudnya denda. Bukan main dam tu. Bayar denda. Dan bayar denda dia tak sama, berbeza. Dia ada dam yang pelbagai jenis. Tengok kesalahan yang dibuat ketika berihram tersebut. Cuba sekarang ni dia kes bunuh lalat ataupun bunuh nyamuk. Maka kalau di segi fiqah dia ada perbincangan khas lah. Nyamuk dia ada bab yang lain
Ada ulama kata bunuh nyamuk tak ada masalah ketika berihram. Sebab nyamuk ni kan dia memang menyusahkan kita kan, gigit darah orang lagi. Berbeza dengan lalat. Lalat ni dia tak isap darah. Maka ada sebagian ulama kata lalat ni siapa terbunuh dia kena bayar dam. Ini khilaf ulama. Tapi saya tak nak cerita pasal dam tu. Nak cerita soalan hadis ni yang laki ni datang tanya pasal darah nyamuk tu. Pasal dam kena bayar denda berapa banyak tu, boleh buka kitab tentang ihram dah, umrah dan haji. Di sana ada penjelasan dia. Tiba-tiba Sayyidina Ibnu Umar ni radhiyallahu anhu yang ditanya tentang hukum darah nyamuk ni, dia terus berjawab, "Mimman anta?" Kamu ni daripada mana? Datang dari mana ni? Maka jawab beliau, "Min ahli al-Iraq." Aku datang daripada Iraq. Sebelum saya sambung kisah ni, saya nak cerita ada beberapa binatang yang kita boleh bunuh dan ada yang tak boleh bunuh. Ada yang kita boleh bunuh ketika ihram. Nabi suruh bunuh ketika ihram dan tak kena bayar dam. Ada 5 binatang. Sebagaimana riwayat dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khamsun minad dawabi kulluhunna fawasiqu yuqtalna fil harami. Al-ghurabu wal-hidatu wal-aqrabu wal-fa'ratu wal-kalbu al-akur." Hadis ini sangat sahih, riwayat Imam Bukhari. Ada 5 binatang yang boleh dibunuh ketika ihram. Kalau ketika ihram boleh bunuh, ketika tak ihram lagi lah boleh bunuh. Yang pertama binatang tersebut adalah, dan Nabi kata semua binatang ni perosak, fawasiq, jahat, boleh bunuh. Yang pertama apa dia? Ghurab, gagak. Jadi gagak boleh bunuh. Kemudian hal-hida'atu, sejenis burung helang. Tapi burung helang ni saya kaji-kaji, saya cari, dia ada satu jenis burung besar, dan disebut secara khusus dalam hadis ni kenapa binatang ni dibunuh, tapi Nabi tak beritahu kenapa binatang dibunuh. Boleh dibunuh. Sejenis helang. Maka saya kaji-kaji, saya cari, rupanya hal-hid'atu ni sejenis burung helang. Dalam bahasa Inggeris digunakan nama burung tu kite, K-I-T-E. Tuan-tuan boleh carilah nama burung tu. Burung ni ulama Australia, maknanya ulama orang Islam lah kita, tapi mereka ni duduk di sana, mereka kaji kenapa binatang ni Nabi suruh bunuh. Rupanya binatang ni kalau tengok di negara Australia, bila berlaku pembakaran hutan, antara punca hutan boleh terbakar sebab burung ni. Dia ambil, ada bakar sikit, dia akan ambil kayu tu ataupun daun yang terbakar tu pergi alih tempat lain, terbakar pula tempat lain. Tu yang jahat tu, mengenaya betul tu. Habis berasap Australia tu, puncanya burung tersebut. Rupanya di situlah sebab dia boleh dibunuh. Perangai tu, kata perangai kan, orang bakar sampah sini, dia ambil tu pergi curi, letak tempat orang lain, bakar pula rumah orang pergi bakar kan, mana tahu. Itu sebab tu dia salah. Kemudian antara binatang yang boleh dibunuh lagi, al-aqrabu, kalajengking, wal-fa'ratu, tikus, wal-kalbun akur, anjing liar, dan ada kata anjing gila. Tapi al-kalbun akur ada khilaf, ada kata termasuk singa, harimau pun termasuk dalam ni kalau diserang manusia. Jadi 5 binatang ni boleh bunuh ketika ihram. Apatah lagi ketika halal, lagilah bunuh. Dan tak berdosa kalau bunuh, sebab disuruh oleh Nabi SAW. Begitu juga ada binatang yang lain boleh dibunuh. Antaranya sebagaimana riwayat daripada Ummu Syarik radhiyallahu anha, Rasulullah SAW amara bi qatlil wazaq. Nabi suruh bunuh cicak. Al-wazaq, waw zai ra, cicak. Ini bahasa Arab saja, kongsi bahasa Arab. Tadi ba'udah nyamuk, wazaq cicak. Kenapa cicak boleh dibunuh? Nabi sendiri jawab. Ni sebelum saya beritahu hadis tu, jangan tuduh cicak dalam kes yang lain. Ada orang salah tuduh, dia kata kenapa cicak dibunuh? Sebab dia masa Nabi berhijrah dengan Sayyidina Abu Bakar, duduk dalam gua Sur, tiba-tiba orang Arab, orang kafir Quraisy sampai depan pintu gua, lalu cicak ni berbunyi. Kemudian anggapan mereka, lalu orang kafir pun nak tunduk kepala. Itu adalah tuduhan palsu ke atas cicak. Tuduhan yang tepat, salah dia yang sebenar. Kenapa cicak boleh dibunuh? Nabi sendiri beritahu dalam hadis, wa qala yanfukhu ala Ibrahim alaihissalam. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kata Nabi SAW, sebab cicak ni dia tiup api masa api sedang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika api sedang marak menyala, dan Nabi Ibrahim dalam api tersebut, maka burung-burung binatang semua kelang kabut. Semua binatang kelang kabut tengok Nabi Allah Ibrahim dalam api. Maka ada seekor burung kecil je, dia pergi ambil air daripada mana-mana tempat, dengan paruh dia kecil pergi tuang atas api.
Lalu ada binatang lain tegur, kau buat apa ni? Kau lah burung kecil, I ambil pun sikit. Nak pergi pada api punya besar tu. Maka jawab burung tu apa? Dia kata, aku takut nanti Allah tanya dekat akhirat ketika Nabi Allah sedang dibakar, apa aku buat? Apa jasa aku buat pada Nabi Ibrahim? Takkan nak biar je. Walaupun aku tahu api tak boleh padam, tapi aku mesti buat sesuatu. Ini nasihat yang bagus. Maknanya dalam urusan agama kita tak boleh berdiam diri. Kalau agama kita dihina, agama kita diperapa-apakan, kita mesti sesuatu ada berlaku pada diri kita. Sama ada berkerut dahi ke, sedih ke, risau ke, angkat tangan doa ke, dan sebagainya. Sebagaimana burung tadi. Namun sebaliknya berlaku pada cicak. Cicak ada pergi tiup api tu lagi. Padahal kita pun tahu kalau dia tiup pun tak ada apa pun. Cicak besar mana je, pergi tiup api pun tak ada apa pun. Tak ada makin besar. Tapi sebab perangai dia macam tu, maka Nabi suruh bunuh cicak. Dan memang dalam rumah Nabi, ketika mana-mana wanita datang ziarah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, mereka tanya kenapa lembing ni ditegak kat sini. Maka jawab Aisyah, kami guna untuk bunuh cicak. Jadi bolehlah bunuh ya. Balik ni pakai ramai bunuh. Pistol, cicak pun ada, lestik pun ada kan. Cuma memang ada fadilat tentang bunuh cicak tu, memang ada kan. Sebagaimana hadis yang lain, riwayat daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Imam Muslim. Sayyidina Abu Hurairah beritahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala wazaghan fi awwali darbatin kutibat lahu mi'ata hasanatin." Barang siapa yang bunuh cicak pada sekali bunuh, sekali pukul terus mati, maka akan ditulis baginya pahala 100 kebaikan. Tu, besar pahala tu. Tak nak tu. Balik dia pakai bunuh lah. Kemudian kata lagi Nabi, wa fisaniyati duna dzalik. Kalau bunuh kali kedua, maksudnya dua kali tembak, dua kali serang pada cicak yang sama, maka pahala kurang lagi pada tu. Wa fisalisati duna dzalik, lagi kurang. Tadi 100 mungkin kurang 50 ke, mungkin kurang lagi 25. Wallahu alam. Hadis riwayat Imam Muslim rahmatullahi alaihi. Ini jelas. Maknanya boleh bunuh cicak, binatang yang kita boleh bunuh. Kalau berlaku ihram ke, orang pergi bunuh cicak, tak ada masalah. Binatang yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bunuh. Dan lagi satu binatang yang boleh dibunuh. Ini sebagaimana riwayat ada satu orang tabi'in didengar Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Saya cerita ni semua berdasarkan hadis Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal hawama minal jinni faman ra'a fi baitihi syai'an falyuharrij 'alaihi 3 marratin fa in ada falyaqtulhu fa innahu syaitan." Hadis ni riwayat dari Sayyidina Muhammad bin Yahya, seorang ulama lah, Muhammad bin Yahya. Tapi hadis ni darjah ni dhaif, tapi kita boleh amal. Sayyidina Abu Sa'id beritahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ular, hawa maknanya ular, adalah binatang yang datangnya daripada bangsa jin. Sejenis ular yang datang daripada bangsa jin. Maka siapa-siapa yang tengok dalam rumah dia ada ular ini, maka berilah amaran kepada dia sebanyak 3 kali, supaya dia keluar. Wahai ular, kau keluar sekarang daripada rumah aku. Cakap pada ular tu 3 kali. Kemudian kata lagi Nabi, selepas 3 kali dia ada lagi, fa in ada, dia patah balik, falyaqtulhu, bunuh dia. Fa innahu syaitan, kerana dia adalah syaitan. Kata Nabi SAW. Mana ular yang duduk dalam rumah kita, ular tu masuk rumah kita, kita bagi amaran kat dia, bagi warning kat dia, engkau, aku bagi warning kau daripada engkau dia. Kalau kau tak keluar, aku bunuh kau. Kita cakap macam tu 3 kali. Ada lagi lepas 3 kali, bismillah, bunuh. Bukan sembelih bunuh. Tangkap bunuh. Tapi kalau tak nak buat apa-apa, bolehlah panggil bomba apa semua. Tak ada masalah lah bab tu. Cuma ada khilaf mengenai juga ular ni. Kalau ular ni kita jumpa kat luar jalan, boleh tak bunuh? Yang tu hati-hati, jangan bunuh dulu. Kalau memang habitat dia kat luar tempat semak je, memang duduk situ, kita pergi tempat dia, pergi nak bunuh, tak boleh. Berdosa pula. Siapa suruh datang tempat dia? Kita pergi datang tempat dia, lepas tu kita nak bunuh dia. Kita yang berdosa pergi bunuh dia pula. Yang ni kes ni kalau dia datang rumah kita. Dan juga saya pernah dengar lah, ada ahli karya kita, dia buat perkara yang sama, dia bagi warning pada monyet yang datang kebun dia. Dia cakap pada monyet, saya ingat lah ada jemaah kita, dia cakap kat monyet, wahai monyet, aku bagi warning kat kau, keluar dari kebun ni, tidak aku tembak kau, bunuh kau. Cakap 3 kali, dia kata jadi 3 kali, monyet tak keluar. Wallahu a'lam, ilmu apa dia pakai tak tahu. Tapi nak amal boleh. Kias kepada ular tadi. Ini semua ada hadis Ya, Datuk.
Ular boleh tak dibuat jualan? Ada sebagian ulama kata sebab dia binatang yang haram dimakan, maka haram dijual. Sebab dia tidak ada manfaat dari segi zahirnya. Lagi satu dia racun lah, dia berbahaya. Tapi ada ulama katalah, kalau dia dijual atas dasar manfaat, maka boleh. Ada sebagai ulama kata begitulah. Sebagai contoh macam kulit buaya. Dia buaya tu tak boleh buat makan, tapi dia punya kulit tu boleh buat manfaat, boleh buat bisnes. Maka dia jadi jual tu bukan dasar jual daging dia, jual kulit dia. Itu khilaf lah, khilaf di kalangan ulama kita. Cuma jalan selamat, sebab benda dia khilaf, lebih baik kita ambil jalan selamat, tak payahlah jual. Banyak lagi bisnes, lembu, kambing, ayam ada. Buatlah tu bisnes. Binatang halal, ada kata binatang apa dia? Tu, dog. Pergi ambil kat tanah Arab tu, pergi buat jual. Kaya tau jual dog. Dan dog ni dia ada kelebihan dia tersendiri. Cuma nak tahu, tu kena sembang tepi. Orang lelaki suka lah. Baik, para jemaah yang saya hormati, itu binatang yang saya sebut boleh dibunuh. Manakala binatang yang tak boleh dibunuh pun ada. Nabi SAW sebut sebagaimana riwayat dari Sayyidina Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, Nabi SAW melarang daripada bunuh 5 binatang. Yang pertama, Nabi larang bunuh an-namlatu. Apa an-namlatu? Semut. Semut ni boleh bunuh. Dan kenapa semut tak boleh dibunuh? Sebab semut ni bukan jahat pun. Yang jahatnya kita. Memanglah dia datang rumah kita, habis rosak barang makanan semua. Tapi asal kejadian semut ni dirakamkan dalam Quran. Kisah dia dengan Sulaiman. Ketika mana Sulaiman dan tenteranya lalu satu tempat, biwadin, satu lembah. Tiba-tiba nampak di tempat tu ada semut. Dan Nabi Sulaiman dia boleh dengar binatang bercakap. Dan dia pun boleh bercakap binatang, dan dia boleh dengar binatang bercakap. Dia faham. Semut tu bercakap. وقالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. Semua beritahu pada geng dia, wahai kawan-kawan semua, masuklah kamu dalam sarang. Kejap lagi Sulaiman datang, kan dia pijak kamu tak perasan. Tu. Perkataan itu disukai oleh Sulaiman. Fatabassama dhahikan min qawlihi. Sulaiman tersenyum, seronok dengar apa yang dikata oleh semut tadi, dirakam dalam Quran. Ini dia punya faedah apa dia? Semut pun ada fikir nak selamatkan kaum dia daripada kena pijak tentera Sulaiman. Kenapa kita ni tak terfikir untuk selamatkan kaum kita daripada api neraka? Itu maksud dia. Sebab tu Allah rakamkan dalam Quran. Surah khusus cerita pasal semut. Tapi bukan cerita detail pun. Hanya ayat tu saja cerita pasal semut. Antara lagi binatang yang tak boleh dibunuh, apa dia? An-nahlatu. Lebah. Lebah jangan bunuh, dia ada manfaat. Apa manfaat dia? Madu. Atau orang cari madu, dia salah cari madu. Patut cari madu binatang tu, lebah tu. Lupa dia bawa balik madu lain. Kemudian juga ada lagi binatang yang tak boleh dibunuh. Al-dhifda', katak. Katak tak boleh dibunuh. Kemudian was-surat, sejenis burung. As-surat ni saya cari tak jumpa secara jelas. Cuma ada kamus sebut. Sejenis burung yang kepala dia besar, dada dia ada warna putih. Yang ni saya tak tahu burung apa ni. Tuan-tuan haji mungkin depan saya tahulah kot burung apa. Sejenis burung, tak boleh dibunuh. Dan lagi satu burung, burung hudhud. Ni pun ada cerita dia. Cerita dia dengan Nabi Sulaiman juga. Yang tu tuan maklum ada dalam Quran. Cuma ada secara khusus Nabi sebut daripada riwayat daripada Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Nabi beritahu, la taqtulud dafadi' fa inna naqi tahas tasbihun wa la taqtulul khuffasha fa innahu lamma khariba Baitul Maqdis qala ya rabbi sallitni 'ala al-bahri hatta ughriqahum. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Hadis ni cerita binatang yang tak boleh dibunuh. Kata Nabi SAW, janganlah kamu bunuh katak, kerana sesungguhnya bunyi katak tu, ong tu, tasbihun, adalah tasbih. Jangan nak marah katak. Katak ni kerja dia ni panggil hujan ni. Sabar. Dia sedang bertasbih kepada Allah. Nabi sini beritahu dia tasbih. Kita pun tak tasbih, marah katak pula. Patutnya kita lagi kena banyak tasbih. Subhanallah, subhanallah. Dia katak pula tasbih, marah pula pada katak. Bising, ngong kan. Nabi beritahu bunyinya adalah tasbih. Sebab tu jangan bunuh. Dan kata lagi Nabi, jangan bunuh kelawar. Kerana kelawar ni dia ada kisah dia, tak kala Baitul Maqdis telah roboh, diruntuhkan oleh orang-orang kafir ketika zaman dulu, sebelum datang zaman Nabi SAW, maka kelawar ni telah berdoa kepada Allah, ya Allah,
berilah kami kuasa kemampuan untuk menguasai laut supaya kami boleh tenggelamkan orang-orang yang meruntuhkan Baitul Maqdis. Ni doa kelawar yang marah tengok orang runtuhkan Baitul Maqdis zaman tu. Ni zaman sebelum zaman Bani Israel. Maka sebab itulah Nabi kata dua binatang ni baik, jadi jangan bunuh, katak dan kelawar. Dan atas dasar sebab ni jugalah kelawar jangan bunuh. Kan kes Covid dulu kan, antara sebab punca boleh datang penyakit yang pelik-pelik tu, makan kelawar. Kelawar tu tak boleh makan, banyak penyakit daripada manfaatnya. Jadi oleh itu para jemaah, ini semua yang hadir-hadir berkaitan binatang yang tak boleh dibunuh dan binatang yang boleh bunuh. Saya sengaja cerita. Habis tu nyamuk dengan lalat ni di kategori mana? Dia dikategori sebagai binatang serangga yang kecil, dan dia ada mudarat. Macam lalat ada mudarat dia, nyamuk ada mudarat dia, nyusahkan orang nak beribadat, maka boleh dibunuh. Tapi Sayyidina Abdullah bin Umar yang ditanya oleh sahabat tadi, oleh lelaki daripada Iraq tadi, dia tanya, engkau daripada mana? Dia kata, aku daripada Iraq. Maka terus Sayyidina Abdullah bin Umar tak jawab soalan dia tadi. Dia beritahu apa? Kamu semua, dia beritahu orang yang ada ketika itu, kamu semua tengok lelaki ni yang datang dari Iraq ni. Dia ni datang tanya aku tentang darah nyamuk, padahal sesungguhnya mereka telah bunuh anak Nabi SAW, yang ini cucu. Mereka telah bunuh cucu Nabi SAW. Maksudnya Abdullah bin Umar nak beritahu kita pada dia, kamu tengok ni orang Iraq ni datang susah-susah tanya aku hukum tentang orang berihram bunuh darah nyamuk yang kecil tu yang disebut, yang keluarga diorang orang Iraq ramai-ramai pergi bunuh keturunan Nabi tu tak sembang. Itu maksud dia. Maknanya Sayyidina Abdullah bin Amr ni marah dengan orang tu. Oh, kau orang bunuh keturunan Nabi tak nak fikir. Maksudnya bukan orang yang datang tu bunuh, orang Iraq yang bunuh keturunan Nabi. Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, beliau telah dibunuh oleh, ada riwayat kata dibunuh oleh isteri beliau, isteri kepada Sayyidina Hasan bin Ali, dengan meletakkan racun. Ini salah satu pendapat lah. Tapi Hasan bin Ali dia tak adalah mati teruk macam Husain bin Ali. Husain bin Ali radhiyallahu anhuma, beliau telah dibunuh oleh seorang lelaki yang bernama Sinan bin Anas, lalu dipenggal kepalanya. Ada riwayat lain kata bukan dia, namanya Syamar bin Zil Jaushan. Ni semua orang Iraq ni. Orang Iraq ni orang Islam kan, orang kafir, orang Islam. Mereka berlaku pertempuran di Karbala, di Iran. Tapi Sayyidina Husain bin Ali telah diserang, dapat ditikam, kemudian mereka penggal kepala. Jadi kepala dengan badan telah dipisah. Ni siapa ni kena penggal ni? Cucu Nabi SAW. Dan ada riwayat beritahu, kepala je pergi tempat ke bumi tempat lain, badannya di tempat yang lain. Dan kematian Husain bin Ali berlaku pada 10 Muharram. Berlaku pada 10 Muharram tahun 61 Hijrah. Maknanya dia mati lewat sikit pada Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Jadi dua-dua cucu Nabi ni dua-dua mati dibunuh. Dibunuh oleh siapa? Orang Iraq. Cuma ada riwayat beritahu kepala Sayyidina Ali itu walaupun asalnya Sayyidina Ali, kepala Sayyidina Husain tadi, ada riwayat kata dipisahkan, tanam di Damsyik. Mayat Sayyidina, badan dia dekat Karbala, Iran. Tapi ada riwayat kata kepala tu hantar balik lah, tanam sekali. Wallahu alam, tak dapat cerita secara sahih, tak jumpa. Tapi yang penting kepala kena penggal. Penggal oleh siapa? Orang Islam Iraq. Tu Abdullah bin Amr sangat marah tu. Orang boleh fikir cara nyamuk yang bunuh keturunan Nabi tu tak fikir. Antara sebab boleh bunuh keturunan Nabi ni sebab puak-puak Khawarij. Puak-puak Khawarij ni memang benci dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Mereka menentang Sayyidina Ali. Kalau yang menyokong Sayyidina Ali dia panggil Syiah. Yang menyokong Sayyidina Ali dia panggil Syiah. Tapi ada juga yang menyokong Ali dia bukan Syiah, ada juga. Cuma ramai-ramai orang Syiah mengaku Sayyidina Ali tu ketua mereka. Padahal Sayyidina Ali tak mengaku pun dia sebagai ketua mereka. Mereka yang pandai-pandai. Antara yang suka memandai-mandai ni di kalangan orang Syiah siapa dia? Satu orang lelaki namanya Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah ni orang Islam tapi jadi Syiah lah. Jangan tanya Sabah apa, Sabah berenam ke? Bukan. Nama orang Allah alam, kita dengar dulu azan.
Para jemaah yang saya hormati, sambung sikit lagi. Sayyidina Husain bin Ali radhiyallahu anhu dikebumikan di Karbala, Iran. Dan dia wafat tu pada 10 Muharram. Maka berbetulan kita sambut Ashura, kita sambut dengan puasa kan. Tasu'a, Ashura, 9 dengan 10 Muharram, puasa sunat. Dan 10 Muharram ni dia ada kelebihan dia tersendiri. Nanti saya kongsilah bila sampai masanya nanti. Cuma orang Syiah menjadikan 10 Muharram tu sebagai hari kesedihan, hari berkabung. Maka sebabkan kematian Sayyidina Husain tu mati pada 10, mereka jadikan 10 Muharram tu buat hari kesedihan. Yang tu tuan-tuan tengok, mereka ada pukul diri mereka, berdarah-darah pada badan, kononnya bersedih atas kematian Husain. Padahal tak ada pun apa pun yang mereka buat, tak jadi apa pun. Itu tanggapan mereka sahaja. Manakala kubur Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhu dikebumikan di Baqi', di Madinah, sebelah Masjid Nabawi. Cuma asalnya Hasan ni dia minta dengan Aisyah. Hasan minta dengan Aisyah isteri Nabi nak dikebumikan sebelah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kubur Nabi kan kubur Nabi, Abu Bakar, Umar. Ada satu kubur kosong kan? Ada satu kubur. Jadi dia minta lah kalau boleh nak kubumi situ, boleh tak? Tapi dia letak syarat. Kalau tak berlaku tumpah darah, kebumikanlah aku di sana, di bilik yang Nabi wafat tersebut. Maka bila sampai berlaku waktu kewafatan Sayyidina Hasan, maka Husain, yang ni adik dia, minta sebagaimana dia pernah wasiat dulu nak dikebumikan di bilik itu bersama dengan kubur Nabi. Tapi Sayyidina Muawiyah tak setuju. No. Dilarang sama sekali ke bumi situ. Dia kata, Uthman bin Affan, orang yang paling dekat dengan Nabi SAW, kenapa tak dikebumikan di situ? Dia lebih layak daripada Sayyidina Husain. Daripada Sayyidina Hasan. Maka berlagu bertelagah antara Husain dengan sahabat tadi. Macam mana nak buat ni? Lepas tu barulah Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu datang. Beritahu pada mereka, kamu tak ingat ke dulu wasiat Sayyidina Hasan apa dia? Dia kata kebumikan di situ kalau tak ada pertumpahan darah. Sekarang ni korang nak bergaduh ni. Maka kebumilah di tempat yang lain, kubur orang Islam. Maka sebab itulah kubur Sayyidina Hasan dikebumikan di perkuburan Baqi' berdekatan dengan kubur nenek beliau. Yang ini mak kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang bernama Fatimah binti Asad. Itu masyhur Itu tengok, bayangkan dulu punya kita dulu pun ada bertelagah. Maka zaman kita ni lagilah jauh di zaman mereka, lagilah bertelagah antara kita. Maka mudah-mudahlah kita sama-sama jemaah janganlah terputus hubungan satu rahim. Eratlah selalu, senyumlah selalu. Jagalah lidah kita jangan sampai terguris mana-mana hati. Sebab bahaya kalau orang Islam dah bergaduh, orang Islam dah berpisah, habislah kita. Rosaklah kita, senangnya orang kafir pijak-pijak kita. Maka berniatlah selagi mana boleh jaga, bertahan, kekal hubungan satu rahim, kekalkanlah. Mudah-mudahan itu yang terlebih baik. Kemudian juga selepas itu kata perawi hadis ni, Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu selepas saja dia kata, ni orang Iraq ni telah membunuh cucu Nabi. Sedangkan aku telah mendengar Nabi SAW bersabda. Apa sabda Nabi? Huma raihanayya minad dunya. Tu dua-dua cucu aku tu, iaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Mereka adalah dua wangi aku di dunia ini. Dua wangian wangi bagi aku di dunia ini. Raihan ni asal makna wangi. Tapi ada ulama khilaf apa makna raihan. Ada ulama kata bukan bau tapi rezeki, kurniaan daripada Allah kepada Nabi SAW. Dua cucu Nabi yang lelaki.
Kan Nabi kan tak ada anak lelaki, tapi Nabi dapat cucu lelaki. Ni semua khilaf pendapat ulama tentang mentafsirkan makna hadis tadi. Ada ulama kata makna raihan itu sebab Nabi sendiri pernah cium dua-dua. Nabi cium Sayyidina Hasan berdekatan dengan mulut dia. Sebab tu ada riwayat kata dia mati sebab kena racun makan. Yang manakala Sayyidina Husain Nabi cium di tengkuknya sebab dia kena penggal. Ini Nabi pun menangis sebab tahu yang mereka ni akan mati. Mereka akan mati dibunuh. Jadi ulama kata ni semua yang dikaitkanlah kenapa Nabi beritahu dua cucu Nabi ni sebagai raihan, orang yang disukai, yang disayangi. Tapi tak pelik pun. Yang kata ni siapa? Nabi SAW. Dan Nabi adalah pangkatnya datuk. Biasalah datuk sayang cucu, betul tak? Ke tuan-tuan tak sayang cucu? Tak tahulah. Orang baru dapatkan cucu satu ataupun dua, dia punya sayang tu lain macam. Tapi kalau cucu dah banyak, tak heran lah. Ini cerita baru dapat cucu satu, dua. Maka sayang dia memang akan sangat-sangat sayang. Maka bila dia sayang tu, akan terkeluar perkataan yang kau jangan nak apa-apakan anakku macam tu, cucu aku ni. Inilah maksud Imam Bukhari yang saya nak kata tadi. Bila satu orang tu sayangkan anak dia ataupun cucu, termasuk cucu, hari ni pasal cucu, maka akan menyebabkan dia takut orang lain apa-apakan anak dia tadi. Itu kait dia. Jadi Imam Bukhari nak kait dia memang kena lah. Bukan tak kena, kena. Begitulah Nabi SAW, dia tak nak cucu dia ni apa-apakan. Walaupun Nabi tahu yang setelah dapat wahyu bahawa cucu keduanya akan dibunuh. Tapi sayang punya pasal tetap sayang. Bukan Nabi boleh buat apa pun untuk menyelamatkan mereka daripada takdir. Sebab Nabi juga adalah manusia biasa. Nabi tak boleh ubah takdir. Cuma Nabi boleh sayang sahaja mereka. Dan Nabi memang cium cucu Nabi SAW. Maka kita tak salah nak cium cucu kita. Dan juga Nabi SAW kalau semayang memang cucu ni akan panjat Nabi SAW. Ni dulu ada kecoh kan, bawa anak-anak pergi masjid. Bawa anak satu, lagi satu anak yang masih kecil ni. Jadi anak masih kecil ni ada macam-macam pendapat lah ulama. Cara soft susun dia kat mana. So saya tak nak kupah lah. Tuan-tuan boleh tengok fatwa Selangor pun dah keluar sebenarnya. Susunan soft kanak-kanak ni dari segi sudut fiqh dalam mazhab Imam Syafi'i. Imam, orang lelaki dewasa, pernah baru kanak-kanak. Baru kanak-kanak ni susunan yang diberitahu dalam fiqh, dan Nabi pun susun dalam hadis begitu. Ulama fiqh ikut hadis. Susunlah ikut orang dewasa, kanak-kanak, lelaki, kemudian barulah wanita, perempuan dewasa. Itu cara susun soft. Cuma ada ulama beritahu berdasarkan keterangan, kalaulah kanak-kanak itu memang mumayyiz, dah boleh beza antara baik dan buruk, dan dia dah masuk dalam soft, maka jangan alih dia. Jangan alih dia pergi ke belakang. Sebab dia dah jadi hak tempat tu. Ada hadis Nabi beritahu jangan bangunkan seseorang yang mana sudah berada dalam soft, supaya kamu nak tempat tu. Nabi larang, tak boleh. Orang tu dah duduk, kita kau belakang. Jangan. Maka termasuk orang itu, kata ulama, termasuk kanak-kanak. Tapi dengan syarat dia mumayyiz lah. Dia dah boleh semayang betul. Dia boleh semayang. Walaupun dia mungkin darjah 1, darjah 2, tapi dah mumayyiz. Kita tengok dia okey, boleh masuk dalam saf pertama, tak salah pun. Tentang dia punya kuluk, sikit lagi nak habis. Tentang dia punya belum sunat, maka ulama kata tidak ada nas yang sahih yang mengatakan bahawa dengan adanya dia dalam saf memutulkan saf, tak ada. Dalil secara jelas yang mengatakan dia putulkan saf, tak ada. Cuma kita lebih berjaga-jaga atas dasar kebersihan, maka kita letak dia di hujung saf ataupun di belakang. Kalau kita tahu dia belum sunat lah. Tapi kalau dia ada tengah-tengah pun, tak ada ulama kata dia putuskan sah, tak ada. Sebab dia najis dalaman. Sebagaimana kalau satu orang tanggung bayi yang masih kecil, begitulah. Dia pun ada najis juga. Nabi SAW tanggung Sayyidina Hasan dan Husain ni ketika semayang. Wallahualam. Jadi saya cukuplah sampai itu. Ini semua keterangan yang diberitahu. Kita janganlah berbalah bab ini. Cuma kalau kita daripada awal susun sah, macam saya kata tadi, susunlah macam biasa. Tapi kalau anak-anak tu dah masuk, jangan dihalaunya mereka. Mereka ada hak dalam sah. Wallahualam. Jadi hadis ni lebih khusus kepada sayangilah anak kita tu berpada-pada. Jangan sampai sayang mereka terbawa-bawa sampai kita pun tak berani nak semayang pun tak boleh. Kan ada orang kata, kenapa lama tak datang semajik ni? Jaga cucu. Alasan tu tak diterima oleh Allah SWT. Kan dalil tu jelas. Anak tu akan menyebabkan, ataupun cucu tu akan menyebabkan orang tu terhalang beramal, maka itu satu benda bahaya. Patutnya bila dah berumur ni, inilah masa nak pulun ibadat, betul tak? Dulu sibuk besar, anak sedang besar, nak jaga anak sekolah sebagainya. Ni anak dah besar, nak jaga cucu pula.
Jadi oleh itu para jemaah, janganlah mereka ni menyebab kita terhalang beribadat kepada Allah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang saya kongsi ada manfaat, ada ilmunya. Kita kongsilah ilmu ni pada jemaah kita yang lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa', min qalbin la takhsha'u, min nafsin la tashba'u, min da'atin la yustajabu laha. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.